Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhaztumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Artinya sungguhnya ada segulungan daripada hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingatiku. Dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini kerana kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, beberapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang yang menghitung. Allah SWT berfirman, maksudnya kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami mencipta kamu secara main-main saja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maknanya kita kena sedar bahawa kita bukan dijadikan peri-peri, dan ada tanggungjawab. Dan kita kena sedar kita makin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepercayaan dan keimanan kepada hari akhirat, iaitulah menjadi garis perbezaan antara manusia yang mempunyai akal yang luas, dapat memahami perkara di sebalik apa yang dilihat dengan mata kasar saja, dengan haiwan yang berpandangan sempit, berpandangan sebati hanya melihat dengan cara kasar, melihat yang nampak saja. Sesungguhnya beriman kepada hari akhirat itu adalah di antara perkara-perkara yang ghaib dan tidak mengetahui hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman sebab didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai pencipta di dalam Quran, dan telah diulas sebagai syarih, memberi kupasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih. Bila ayat insu kita apa? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu ingin menyangka kami jadikan kamu ikut suka kamu peri? Tak, mana ada tanggungjawab. Kemudian disebut hari akhirat, wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu nyangka kamu tak dikembalikan kepada kami? Yang ini pada hari akhirat, jawab dia akan dikembalikan. Dan kita bukan makna di dunia ni boleh ikut suka-suka kita, bukan. Maka ya tanggungjawab yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha amun." Suratul Naml, Suratul Naml ayat 65-66. Artinya apa? Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Seorang pun tak tahu, kecuali kalau Tuhan beritahu, dia tahulah. Dia Tuhan tak beritahu, asal dia tak, siapa tahu. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana.
Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Siapa dia? Si kafir itu. Lebih-lebih lagi, makna mereka buta daripadanya. Ya, balhum minha amun. Mana mereka itu bersifat dengan am, iaitulah umyun. Mana mereka buta daripada cahaya dan hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Jadi mana semua ulasan menyebut ada ya hari yang sangat besar, iaitu yaumul akhirah atau yaumul ba'ats atau yaumul jaza, banyak nama dia. Firman Allah Ta'ala, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi ilmih. Kepadanya lah, jadi kepada Allah Ta'ala dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tarikh dia bila? Cuma diberi tahu kita tanda-tanda amaratus sa'ah. Dan kalau tengok daripada hadis-hadis sahih Nabi SAW, tanda kiamat ni makin laju, satu timbul atau mana. Dan kita semakin lama semakin dekat. Sebab kaedah kita apa? Kullu atin qarib. Tiap-tiap akan datang ni makin dekat. Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelompoknya. Jadi kepadanya dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan tidak ada buah-buahan keluar daripada kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan melainkan dengan pengetahuannya. Dan semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dah siap sebelum ada kita, dia tahu semua itu. Dan lagi berhubung dengan yaumul sa'ah ni, hari kiamat ialah firman Ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat bis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan illa baghtah yas'alunaka ka'annaka khafiyyun anha qul innama ilmuha indallah walakin aksaran nasi la ya'lamun. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, maksudnya mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Dia tanya kepada baginda SAW, bila kata jadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Tuhan kami, di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan dia selain dia. Dan kiamat itu amat berat di langit dan di bumi. Ya, dia akan habis digulung habis. Kemudian kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Itu panggil baghtatan, mengejutkan. Itu kita takut betul. Dia jaga betul, siap. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Ta'ala sebagai rahsia dia. Tapi kebanyakan manusia tidak memahami dan tidak mengetahuinya. Dan qala Ta'ala, inna sa'ata atiyatun akadu inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Atiyah, mana benda akan datang? Atin qarib. Aku merahsiakan waktu. Kalau ajal kiamat tuan beritahu, oh teruk dunia tuan. Kalau beritahu umur kita macam mana? Atau beritahu umur kamu 90 tahun. Sekarang apa? Abang 40, lama lagi Syekh. Boleh joli. Habis hancur dunia lagi je. Ya, agak-agak seminggu nak mati lagi duduk atas surau masjid. Ya, jadi itu rahsia tuan tak beritahu. Jadi kalau terbuat-buat teringat kepada mati ni kan, ada juga hikmah dia ni. Kalau tuan beritahu tarikh mati, oh jahanam habis muka dunia ni. Dia rasa betul-betul tuan. Dia tak tahu takut tu pun dia lanyak juga. Kadang-kadang dah tahu pun dia buat muka macam tak perasan. Apabila malaikat Jibril bertanya Rasulullah SAW, akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepada aku daripada hal berlakunya kiamat. Sabda Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Itu maksud dia, maknanya apa?
Itu merupakan rahsia Allah SWT. Di setengah-setengah kitab mana dia beritahu pada Nabi. Ya, Nabi tahu, dia beritahu pada baginda SAW. Selain daripada tanda dia. Atau setengah ulama kata itu. Walaupun benda rahsia. Kemudian hari akhirat dan hubungan dengan kehidupan manusia. Kalau dikaji daripada perbincangan dan pengajian kita tentang rukun-rukun iman yang telah lalu, kita memahami betapa hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tidak pernah perpisahan. Hubungan manusia dengan Ta'ala, ya, yang mencipta mereka dan kurnianya yang tidak terhingga pada mereka. Dan kita mendapat kesimpulan adanya hubungan yang erat di antara rukun-rukun iman itu secara umumnya, dan betapa besarnya makna taklif, maknanya perintah Allah Ta'ala, dan ibtila, yakni ujian bala, yang diikuti dengan adanya hari pembalasan atau hari, ya, akhirat. Berhubung dengan perkara ini, hendaklah difaham beberapa perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan manusia mengandungi hikmat yang besar, dengan dibekalkan pada mereka dengan sifat-sifat melayakkan mereka menerima taklif, yang akal, ya, dan ujian menjadi khalifah di bumi. Mereka diberi sifat-sifat kemahuan berkendak tanpa dipaksa, dan kebolehan menjalankan kerja-kerja di muka bumi untuk kemahuan dan pilihan mereka. Itu di antara atau jadikan tadi ada hikmat dia, supaya mereka ini menanggung hukum taklif syar'i yang akan disoal esok di akhirat. Sebab tidak adikan sia-sia tak. Yang kedua, sifat yang tersebut di atas adalah satu kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, yang sepatutnya manusia itu mengakui wujudnya dan segala sifat ketuhanan, dan menolak segala sifat kekurangan. Ya, hendaklah memuji Allah dengan pujian yang layak baginya, mana pujian yang sungguh-sungguh yang besar. Mensyukuri segala nikmat ibadat dan taat secara mutlak, mana semua itu kurnia dia, bukan pandai kita. Kerana kurniaan sifat, ya, kerana kurniaan sifat kemanusiaan yang begitu rupa, mereka mampu memahami segala hakikat yang tersebut. Itu yang kedua tu. Dan satu lagi yang ketiga, Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia itu sia-sia, bahkan semua ada tanggungjawab yang akan dipersoalkan, seterusnya diberikan ganjaran pula. Siapa yang berjaya menjalankan tanggungjawab dengan elok, mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia sia-sia, walaupun ia tidak berhajat kepada faedah, tetapi yang lainnya berhajat kepadanya. Ya, Allah Ta'ala tak berhajat kepada siapa, tapi yang lain semua berhajat kepada Allah. Oleh itu, manusia hendaklah menyedari apa guna mereka dijadikan. Itu dia. Ya. Kalau dia tak tahu apa guna dijadikan, jawab dia, kau ni hidup kau tak guna. Ya. Orang yang tak berguna, orang yang tak tahu apa guna Tuhan jadi ke dia, mana apa hikmah Tuhan jadi kita, ialah izharul ubudiyah, menzahirkan pengabdian, ya, bertuhankan dia dan menzahirkan hamba kita, bukan berpoya atas dunia tak. Oleh itu manusia hendaklah menyedari apa guna mereka dijadikan, ya, hikmat dia, bukan mereka dipergunakan ataupun dijadikan dengan sia-sia tidak berguna, tak. Semua tu ada mana hikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasah wa annakum ilaina la turja'un, fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, mana peri-peri tak ada apa-apa. Satu, dan bahawasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Adakah kamu nyangka begitu, kamu tak balik? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar. Tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan yang mempunyai aras yang mulia. Itu di antara apa ayat-ayat ni kemukakan bahawa supaya kita menyedari tanggungjawab besar kita kepada Allah, diutuskan untuk makrifat, mengenal akan dia, seterusnya mentaati apa saja yang telah ditetapkan
Sebab mentaati perintah ini membawa jalan selamat sebenar dunia dan akhirat. Kemudian firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir. Sadaqallahu nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa maghfirna ya ma sallallahu inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika fa innahu la yuhibbu al-mutakabbirين.